Zaman moden ni, kebanyakan orang muda dia dah segan dah nak pakai pakaian klasik. Kita sebagai orang Melayu ni sepatutnya banggalah dengan pakaian tradisi kita. Kita telah mendapat pengiktirafan The Malaysia Book of Record pasar pagi yang terpanjang di negara ini. Orang suka barang yang kadang dia orang buat kenangan dia orang masa remaja, masa kecil. Kadang dia orang bukan nak pakai pun. Dia orang nak buat simpan kat rumah, buat koleksi. Deretan bangunan kedai lama banyak ditinggalkan dan terbiar usang. Sementara premis yang masih menjalankan perniagaan agak lengang berikutan ketiadaan pelanggan. Pembangunan kawasan perbandaran baharu menyaksikan pekan lama yang terletak bersebelahan Sungai Kerian Parit Buntar Perak ini seakan dilupakan penduduk setempat. Sejak beratus tahun lalu, aktiviti terbuka seperti penganjuran pasar pagi, pasar tani dan pekan sehari menjadi tarikan kepada orang ramai ke satu-satu kawasan. Suasana suram yang menyelubungi pekan lama ini telah menjentik naluri sekumpulan anak tempatan untuk mengembalikan kemeriahannya. Mereka ingin membawa kembali keceriaan ke pekan ini, terutama di Jalan Menteri dengan mengadakan aktiviti pasar malam. Berbeza dengan yang lain, pasar malam anjuran mereka ini menengahkan konsep Melayu klasik. Setiap peserta perlu mengenakan busana Melayu lama ketika berniaga di tapak yang dikenali sebagai Jalan Pasola ini. Menurut Muhammad Amirul, penonjolan konsep ini penting kerana ia akan menjadi identiti dan daya tarikan baharu untuk pengunjung datang ke sini. Konsep Melayu klasik ni seperti kita sedia maklum, zaman moden ni, kebanyakan orang muda ni dia dah segan dah nak pakai pakaian klasik. Dia dah kurang bangga dengan pakaian dia sendiri. Jadi kita sebagai orang Melayu ni sepatutnya banggalah dengan pakaian tradisi kita. Jadi tanggungjawab saya adalah untuk mengembalikan semangat-semangat khasnya kepada generasi golongan muda yang telah lama melupai pakaian tradisi kita. Kita ambil jalan nama Pasola ni sebab jalan yang kita berdiri ni adalah Jalan Menteri. Salah satu faktor yang kita nak naikkan balik adalah kita tambah Pasola. Sebab dalam filem Pendekar Berjalapuk, dia ada watak Menteri Pasola. Jadi kita rasa ni sesuai lah. Sangat sesuai nama dia. Pada permulaannya Disember tahun lalu, pasar malam ini diadakan 2 minggu sekali, bermula dari jam 3 petang sehingga 12.30 malam setiap Sabtu dan Ahad. Selain busana yang mencerminkan imej retro, peniaga turut menamakan serta menghias gerai mereka menggunakan barangan yang boleh mengembalikan nostalgia pengunjung ke zaman dahulu. Keistimewaan kita selain daripada kita kekalkan konsep Melayu klasik ni, pemilihan vendor, menu-menu untuk vendor adalah kita pilih dengan teliti lah. Kita pun tak bagi setiap vendor boleh menjaga menu yang sama. Kita cuba berikan kelainan 50% kita kekalkan menu tradisi dan 50% kita kekalkan menu moden. Biarpun baru dianjurkan, pasar malam Jalan Pasola ini telah mula mendapat perhatian orang ramai. Ini kerana selain makanan tradisional, pengunjung juga boleh membeli pelbagai barangan lain di sini. Buat masa ni, seperti sedia maklum, vendor kita semua adalah kaum Melayu lah. Tapi kita juga dapat request daripada ramai kawan-kawan kita yang berbahasa Cina, bahasa India untuk join juga event ni. Di masa hadapan saya rancang memang kita akan invite mereka untuk join dan meriahkan lagi suasana ni. Di samping kita menghibahkan lebih keakraban sesama kita di Jalan Pasola.
Keunikan suasana yang diketengahkan turut mendapat sokongan daripada segelintir pengunjung. Ramai dalam kalangan mereka turut mengenakan busana tradisional apabila bertandang ke Jalan Pasola ini. Tidak ketinggalan dua sahabat, Sarah Aini Y. Anwar dan Amila Adriana Amiluddin. Mereka mengenakan busana lama dari jenis kurung Kedah bagi menyesuaikan diri dengan aura di sini. So kita orang datang hari ni dekat Pasola sebab kita orang rasa macam vibes dia sangatlah very traditional. And then kita orang pun pakai baju traditional juga untuk ikut vibes dekat sini. Rasa macam back in times, macam dalam in the 70s, 60s macam tu. So kita orang tak pernah merasa benda tu, kita orang rasa macam barulah dapat feel vibes dulu-dulu lah. Bagi pasangan adik-beradik Muhammad Zikri dan Muhammad Zaiful Ashraf Muhammad Zabidi, kewujudan Pasar Malam Jalan Pasola adalah medan bagi mereka mengetengahkan semula kuih dangai. Kuih dangai adalah antara kudapan tradisional yang diperbuat daripada kelapa dan semakin dilupakan. Saya pilih nak berniaga kuih dangai ni sebab kita jarang jumpa. Bila kita pergi di pasar malam, jarang jumpa, memang jarang ada. Dan kuih dangai ni orang tak mau buat dia pasal kelapa susah dapat. Orang kata apa, nak proses, nak buat dia, kita nak mesin nyok apa semua. Jadi dia rumit sikit dekat situ kan. Kuih lama-lama ni bila orang kata apa, saya macam saya tak buat, siapa lagi nak buat? Siapa anak-anak generasi muda ni takkan tahu lah kuih dangai ni kalau kata tak ada yang teruskan generasi ni. Menurut anak muda berusia 24 tahun ini, kemahiran membuat dangai ini dipelajari mereka daripada pelbagai platform media sosial. Mereka mengambil masa kira-kira 1 bulan bagi memastikan kuih yang dihasilkan menepati ciri-ciri kuih tradisional berkenaan. Namun untuk menarik perhatian golongan muda, mereka mencipta satu kelainan iaitu dengan turut menyediakan dangai coklat dan susu. Zaman sekarang ni generasi muda, kita nak tarik generasi muda boleh kenal dangai dengan rapat lagi. Bila kita buat perisau coklat dan susu, diorang menarik dah dengar. Mereka akan order kata serba satu. Original, susu dan coklat. Bila mereka try, mereka kenal. Itulah dangai. Selain masyarakat Melayu, komuniti Banjar juga sebahagian besar penduduk di Parit Buntar dan Bagan Serai. Oleh itu, Ismail Zainuddin mengambil kesempatan dari penganjuran Pasar Malam Jalan Pasola ini untuk mengetengahkan keunikan budaya masyarakat berkenaan. Makanan tradisi orang Banjar ya, nama dia wadah kipeng. Kita gintil-gintilkan dia dengan adik-beradik semua. Agar keluarga tu dia mesra. Dia bersatu padu, bersatu hati. Ini wadah kipeng, ini kala katar. Ya, kalau kata ni nak buat dia sangat rumit, kita bakar. Kalau dulu buat tapai ni memang pantang larang dah sangat banyak. Tetapi sekarang alhamdulillah tak ada pantang dah. Itu sebab kalau orang dulu dia buat ni dia rahsia aja. Ataupun buat dalam kelambu. Untuk dapatkan kualiti tapai yang sangat manis, melengit je ujar Banjarnya. Kuih ataupun wadah cengkaruk ni adalah makanan yang sangat rare dan dia adalah makanan nenek moyang ataupun makanan pendatuan orang Banjar. Kampung Parit Haji Ismail, Bagan Serai. Di sinilah Siti Ainun Abdul Rahman menyediakan juadah yang dijual Ismail. Antara juadah yang disediakan adalah tapai pulut dan juga cangkarok. Pulut yang digunakan dalam pembuatan tapai akan direndam semalaman sebelum dikukus sehingga empuk. Sementara menunggu pulut empuk, Ismail akan mencari pucuk kayu manis, antara bahan penting dalam pembuatan tapai Banjar. Kebiasaannya, bahan yang diperlukan ini boleh didapati di sekeliling rumah sahaja. Beza tapai Melayu putih, tetapi tapai Banjar hijau, dan kita dapatkan untuk yang hijau tadi daripada pokok katuk ataupun pucuk asasin ataupun pucuk manis. Jika kita tak ada pucuk katuk ni, kita boleh dapatkan daripada daun pandan.
Selain pucuk kayu manis, Ismail juga akan mengambil daun keladi yang tumbuh meliar di tali air kampung berkenaan. Jika kebiasaannya tapai Melayu dibungkus menggunakan daun pisang atau getah, masyarakat Banjar menggunakan daun keladi bagi membungkus tapai mereka. Pucuk kayu manis yang dipetik Ismail tadi akan dicampur dengan sedikit air dan kisar sehingga hancur. Ia kemudiannya ditapis bagi mendapatkan airnya yang berwarna hijau. Pulut yang telah siap direbus tadi akan digaul dengan air pucuk kayu manis sehingga sekata. Campuran air pucuk kayu manis inilah yang mewujudkan warna hijau pada tapai Banjar. Selepas itu, ia akan dikukus semula selama 15 minit. Okey, kita kukus lagi sekali ni untuk bagi hijau tu lekat dekat pulut ni kan. Pulut yang telah siap dikukus itu kemudiannya dibiarkan sejuk selama 3 jam. Ragi kemudiannya ditaburkan di atas pulut tadi bagi membolehkan proses penapaian berlaku. Seterusnya membuat pulut yang telah ditapai itu menjadi manis. Campuran pulut dan ragi ini akan dibentuk menjadi kepalan kecil dan dibungkus dalam daun keladi. Bungkusan tapai akan diperam dalam pasu atau tempayan kecil selama beberapa hari sebelum ia boleh dinikmati. Ragi tadi kan, kita renjes, lagi banyaklah air dia. Tengah-tengah gadur air dia. Menurut petua orang dulu-dulu, untuk mendapatkan tapai yang sedap, proses penapaian perlu berlaku dalam keadaan gelap dan suhu yang terkawal. Kalau dulu buat tapai ni memang pantang larang tu sangat banyak. Tetapi sekarang alhamdulillah tak ada pantang dah. Itu sebab kalau orang dulu dia buat ni dia rahsia aja. Ataupun buat dalam kelambu untuk dapatkan kualiti tapai yang sangat manis, melengit je ujar Banjarnya. Selesai menyiapkan tapai untuk Ismail, Siti Ainun dan sepupunya, Samsiah Hamid, meneruskan kerja mereka menghasilkan kuih atau wadai cangkarok pula. Wadai cangkarok antara kuih tradisi masyarakat Banjar. Ia dibuat menggunakan campuran pulut bersama kelapa parut dan juga gula merah. Beras pulut akan digoreng sehingga keperangan. Ia kemudiannya ditumbuk sehingga halus. Kuih ataupun wadai cengkarok ni adalah makanan yang sangat rare dan dia adalah makanan nenek moyang ataupun makanan pendatuan orang Banjar. Kalau dulu kita nak majlis perkahwinan, majlis pertunangan, ya, kita wajib ada kuih-kuih tradisional Banjar ni sebanyak 44 macam. Pulut yang telah hancur kemudiannya diadun bersama kelapa muda parut dan juga gula merah sehingga sebati. Ia kemudian dibentuk menjadi kepalan sebesar ibu jari tangan. Hari ini Siti Ainun membuat wadai cangkarok pasir kerana ia lebih mudah disediakan. Kuih cengkarok ni ada 3 jenis. Ya. Yang kita buat tadi adalah kuih cengkarok pasir. Lepas tu dia ada kuih cengkarok daun. Ya. Dan yang ketiga dia ada kuih cengkarok ataupun wadai cengkarok batu. Yang batu tadi dia buat laung, dia buat bentuk kun ataupun bulatan daripada daun kelapa. Jadi dia masukkan kuih cengkarok tadi di dalam tu dimampatkan. Itu dipanggil cengkarok batu. Kewujudan pasar malam Jalan Pasola ini bukan sahaja menjadi medan menjana ekonomi masyarakat setempat, pada masa sama mengangkat semula citra budaya masyarakat yang semakin disisih di perkembangan zaman.
Secara tidak langsung, ia juga menghidupkan kembali kawasan Pekan Lama yang sebelum ini terbiar sepi. Dan kehadiran pengunjung yang bertali arus memaksa Siti Ainun dan suami untuk datang menghantar bekalan tapai tambahan ke gerai Ismail. Tapai banjar, tapai banjar. Tapai banjar, tapai warisan. Ni wadai pedatuan. Wadai nenek moyang. Dia tapai orang Melayu putih. Tapai orang Banjar yang hijau. Manis tak? Manis. Nak rasa mana tadi tu? Nak rasa. Yang pasti, aktiviti di Jalan Pasola ini adalah usaha murni melestarikan sosio budaya dan meninggalkan memori indah buat mereka yang terlibat. Ubi ni dia tak senang dapat lah sebab dia kena ikut musim dia. Kalau dia biasanya dia musim hujan lah. Ubi ni ambil daripada pantai. Saya datang sini semata-mata nak cari ikan sungai yang fresh kat Temeloh ni. Rasa dia memang segar. Berbeza dengan tempat lain. Sebenarnya nak cari satu buah yang selama ni saya idamkan, iaitu buah kemuting. Alhamdulillah saya dapat dah buah kemuting. Temerloh, bandar di tengah-tengah negeri Pahang, begitu sinonim dengan ikan patin. Ramai yang sanggup memandu dari jauh semata-mata untuk menikmati pelbagai juadah berasaskan patin di sini. Walaupun popular dengan ikan patinnya, bandar yang menjadi titik tengah semenanjung Malaysia ini mempunyai satu lagi tarikan yang jarang didendangkan. Sejak berdekad lamanya, setiap pagi Ahad, pekan kecil di tepi Sungai Pahang ini akan dibanjiri pengunjung dari merata tempat untuk mendapatkan barang keperluan seharian mereka. Bagi kebanyakan pengunjung, sini adalah lubuk bagi mendapatkan sayuran kampung yang segar dan murah. Bagi petani pula, pasar pagi atau pekansari ini adalah medan bagi mereka menjual hasil tanaman terus kepada pengguna. Bagi melancarkan pengurusannya, pasar pagi ini diletakkan di bawah penyeliaan Majlis Perbandaran Temerloh. Tanpa disangka, pada penghujung tahun lalu, pekansari ini telah mencipta sejarah yang tersendiri, tercatat dalam buku The Malaysia Book of Records. Kejayaan ini amat memujakan para peniaga yang rata-ratanya telah berdagang di sini sejak berpuluh tahun lamanya. Jumlah peniaga sekarang ni kita yang berdaftar ada 607 orang. Dan panjang untuk pekan sehari Temerloh ni ialah 2,153 meter. Dan oleh kerana itu pada 17 hari bulan 12 hari itu kita telah mendapat pengiktirafan daripada The Malaysia Book of Records sebagai pasar pagi ataupun pekan sehari yang terpanjang di negara ini. Di sebalik kegemilangan yang tercipta, ramai yang tidak mengetahui pasar pagi yang terletak di Lurah Semantan ini telah bermula sejak tahun 1800 dahulu. Ia dibangunkan oleh kumpulan masyarakat Kampa dari Indonesia yang berhijrah ke Pahang bersama pembesar mereka dari negeri Perak. Menariknya, selain melakukan urus niaga menggunakan mata wang British, peniaga di sini juga pernah mewujudkan mata wang mereka sendiri yang dipanggil Nukut Semantan. Selain sayuran segar, bagi sesetengah pengunjung, kedatangan mereka ke sini adalah untuk mencari hasil tanaman kampung yang jarang ditemui. Antaranya termasuklah ubi kemili. Di sesetengah tempat, ia dipanggil ubi Jawa atau kentang jembut. Ubi ni dia tak senang dapat lah sebab dia kena ikut musim dia. Kalau dia
Biasanya dia musim hujan lah. Musim hujan yang macam sekarang ni lah. Ubi ni ambil daripada rantai. Orang hantar Bagi yang sering ke sini, pastinya tahu musim hujan yang berlaku sekarang juga adalah waktu terbaik untuk mendapatkan ikan sungai kegemaran mereka. Saya dari Kelang. Saya datang sini semata-mata nak cari ikan sungai yang fresh kat Temeloh ni. Walaupun harga dia sedikit tinggi yang berbeza daripada tempat-tempat lain, tapi rasa dia memang segar. Berbeza dengan tempat lain. Saya memang penggemar ikan sungai. Penggemar ikan patin buah dengan ikan kerai lah. Saya memang dua tu memang saya suka lah. Walaupun basah kuyup ditambah pula suhu sejuk mencucuk hingga ke tulang, kesan hujan lebat sejak dari awal pagi, ia tidak melemahkan semangat Rohimah Awang Ngah, 82 tahun, untuk terus setia menunggu pelanggan di gerai jualannya. Selain sayuran kampung, dia juga menjual buah kemunting, sejenis beri yang sukar ditemui. Wan tanah buah kemunting ni wan beli kemayan 2 pokok. Wan tanah dekat rumah. Banyak buah dia. Batang dia ada betul kan. Tak betul batang. Apa khasiat buah kemunting ni, Wan? Ubat dah. Dikatakan mampu menjadi penawar beberapa penyakit, membuatkan buah kemunting sentiasa dicari pelanggan. Sebenarnya nak cari satu buah yang selama ni saya idamkan, iaitu buah kemunting. Alhamdulillah saya dapat dah buah kemunting. Bagi keluarga saya memang sukalah sangat buah tu. Baru sekali saja saya merasai, dan alhamdulillah hari ini saya jumpa buah tu di Pasar Sari di Temeloh. Rohimah yang telah lebih 50 tahun berniaga di Pekansari Temerloh menanam sendiri sayuran yang dijualnya. Walaupun usianya kini telah meniti senja, dia terus gigih mengusahakan kebun seluas 0,5 ekar di sekeliling rumahnya. Ia kerana di kebun inilah dia mencari pendapatan bagi membantu suami membesarkan 5 orang anak mereka. Walaupun kini mereka telah dewasa, bagi Balu bekas anggota tentera ini, ia bukan alasan untuk dia berhenti dari bertani dan berniaga. Tak ada letih pun. Buat kerja sikit-sikit. Buat kerja sangat. Sambil-sambil je. Je lah. Jadi pun memang nak cari duit lah. Cari duit untuk nak belanja kita lah. Lagi ada suami sampai tak ada suami. Cari duit. Nak cicil belanja sendiri. Dulu anak sekolah tak ada bantuan. Sekarang orang sekolah sekarang banyak bantuan. Sekarang dulu tak ada anak makcik. Jadi anak makcik sekolah dengan duit jual sayur je? Duit jual sayur je. Kebiasaannya, persediaan untuk berniaga di Pekansari akan dibuat pada setiap petang Sabtu. Rohimah akan memetik segala sayuran dan hasil tanaman yang mahu dijual keesokan harinya. Dengan sisa kudrat yang masih ada, dia terus menggagahkan diri untuk menguruskan sendiri gerainya. Bagi memudahkan urusan, dia menjual sayurannya dalam bentuk ikat, bungkus dan longgok. Sebagai antara peniaga paling lama, banyak memori pahit manis yang disimpan Rohimah sepanjang mencari rezeki di sini. Di usianya yang kini telah mencecah lebih 150 tahun, pasar terbuka paling lama bertahan ini telah menempuh banyak perubahan. Bermula dengan transaksi pertukaran barang atau barter trader, kini urus niaganya telah memasuki era tanpa tunai. Hal ini menjadikan kewujudannya membentuk nostalgia yang sukar dilupakan, terutama kepada penduduk yang membesar di bandar ini. Walaupun kini ia cuba dijenamakan sebagai sebahagian daripada aktiviti pelancongan negeri Pahang, matlamat asalnya sebagai pemangkin kepada pembangunan ekonomi masyarakat setempat dilihat terus utuh dan berkembang.
Barang-barang jual ni kita collect dekat ni lah, dekat kadang-kadang ada orang tolak ke apa ke. Dia macam kadang ada orang nak pindah. Dia macam tak barang tu kami beli lah. Tapi barang antik ni bukan senang nak jual, lambat dah sikit. Pasal orang yang kendak tu orang yang nak cari tu bukan sentiasa ada. Dia barang-barang lama dan berjenama lebih tahan. Itu sebab cari barang-barang ni tak boleh dijumpa pada zaman sekarang. Ketika mentari belum pun menampakkan sinarnya di Jalan Horli Ipoh Perak, kelihatan kelibat manusia mula sibuk dengan urusan harian. Mereka ini adalah kumpulan peniaga yang mencari rezeki di sini pada setiap pagi Ahad. Selain peniaga, kelihatan juga beberapa pembeli yang sengaja datang awal kerana mencari sesuatu yang diidamkan mereka. Berbekalkan cahaya lampu suluh, mereka akan membelik barangan yang ada. Bagi peminat barangan klasik dan antik, selain Jongka Walk di Melaka atau Bazar Karat di Pulau Pinang, Memory Lane di Ipoh Perak adalah antara destinasi yang wajib dikunjungi. Bagi penduduk tempatan, ia lebih dikenali sebagai Loken, sempena Bazar Lam Luk King yang terletak tidak jauh dari tapak asal pasar ini. Walaupun pernah beberapa kali berpindah lokasi, pasar pagi ini terus menerima ribuan pengunjung setiap kali ia dibuka. Bermula dengan himpunan santai pengumpul barangan antik yang mahu melepaskan koleksi masing-masing, kini Pasar Loken berkembang dengan kehadiran peniaga barangan lain seperti buah-buahan, alat permainan dan pakaian. Sesuai dengan panggilannya, Bazar Karat, kebanyakan yang berkunjung ke sini bertujuan mencari barangan lama dan terpakai. Jika dahulu barangan antik menjadi buruan, kini barangan elektrik era 70-an dan 80-an pula menjadi tumpuan. Orang suka barang yang kadang dia orang buat kenangan dia orang masa remaja, masa kecil. Masa dia orang ibu bapa dia orang dulu pakai radio ni, dia orang cari balik. Kadang dia orang bukan nak pakai pun. Dia orang nak buat simpan kat rumah, buat koleksi kenangan masa dulu-dulu. Tahun 80-an macam radio ni. Tahun 80-an, 70-an. Ni tahun 70-an tak ada FM. Dia orang cari macam tu lah. Dia orang nak pakai. Kadang kita pula kita nak cari pun tak ada dah, susah juga. Barang ni, rare ni, barang lama, legend. Dia orang cari lah. Macam rekod, player rekod. Itu cari juga. Dia orang tak. Tapi kita nak dapat kata pun boleh dapat kat Ipoh ni banyak lagi. Kalau orang KL ke, orang mana Johor ke, nak bawa rumah datanglah kalau ke Ipoh ni. InsyaAllah mungkin ada dah barang yang dia orang tak tu. Yang kaset-kaset, kaset lama. Itu banyak sini. Itu banyak ni. Yang radio macam ni dia tak ada FM. Dia ada wave. Dia ada wave maknanya tak ada FM lah. Tak ada FM tak adalah siaran. Kalau ada pun kalau boleh pakai dia belah malam je. Belah malam orang ada siaran Cina ke, Thailand ke, orang putih ke. Situ dapatlah. Kalau pakai ni, wave ni. Wave atau AM, NW, SW. Macam tu lah. Boleh dapat. Tapi kalau siang memang tak ada. Macam ni radio macam ni boleh dengar kaset je. Tapi kaset ni pun kita kena repair. Dia tukar getah dia. Baru boleh. Kalau tidak, buat display je lah. Dia memang cantik je ni. Lama. Dalam ni ada mic. Dalam ni. Dalam box ni ada mic. Mic dia. Original punya. Walaupun kebanyakan barangan lama ini tidak lagi boleh digunakan, masih ada pembeli yang sanggup membayarnya pada harga yang tinggi. Selain radio, peralatan elektrik seperti kipas meja lama turut mempunyai peminatnya tersendiri. Bagi pengunjung, apa yang dicari di sini adalah memori lama semasa mereka membesar dahulu. Melihat pelbagai barangan lama yang ada, pastinya membawa kenangan mereka kembali ke zaman silam era 60-an, 70-an dan 80-an dahulu. Tidak kurang ada di antara mereka ini ingin menjadikan barangan yang ditawarkan di sini sebagai koleksi peribadi.
lambakan barangan elektrik terpakai dan masih boleh digunakan ini memberi alternatif kepada pengguna mendapatkan barangan yang diperlukan pada harga mampu milik. Bagi Abdullah Ismail yang kini tinggal di Pulau Pinang, setiap kali pulang ke Ipoh, dia pasti turun ke loken mencari barangan tertentu. Barang-barang elektrik sini dia barang-barang lama dan berjenama lebih tahan. Tu sebab cari. Kadang-kadang tu barang-barang ni tak boleh dijumpa pada zaman sekarang. Jadi cari, orang kata, ikut selera kita lah dengan harga pepatutan. Permintaan yang tinggi terhadap barang elektrik terpakai ini membuka peluang kepada bekas anggota tentera Jalaluddin Basir untuk menceburi bidang perniagaan. Walaupun hanya menjual barangan lusuh, pendapatan yang diperolehi membolehkan dia menyara kehidupan keluarga dengan selesa. Selain barang elektrik, dia juga menawarkan beberapa kamera lama. Saya berniaga ni kira dah lama dah, daripada ini loken lama dulu lagi. Mula-mula dulu loken belah sana 2 kali pindah dah, sini kali ketiga. Pindah sini agak kekal lah, sini saja pun udah ada 18 tahun. Barang-barang jual ni kita collect dekat ni lah, dekat kadang-kadang ada orang tolak ke apa ke, kebanyakannya orang kaya-kaya dah. Dia macam kadang ada orang nak pindah, orang kaya-kaya dia tandak mak bapak dia dah meninggal, dia mentandak barang tu. Orang muda ni banyak tak reti. Dia mentandak barang tu, dia borong lebih kurang aja. Jadi kami belilah. Tapi barang antik ni bukan senang nak jual, lambat dah sikit. Kan? Kadang bawa sampai 5-6 bulan, ada setahun pun ada, baru laku. Pasal orang yang kendak tu, orang yang nak cari tu bukan sentiasa ada. Berpegang kepada pepatah, alang membeli, menang memakai. Demi menjaga kepuasan pelanggannya, Jalaluddin akan memastikan semua barangan elektrik yang dijual masih boleh digunakan dan berada dalam keadaan baik. Ia termasuklah pemain piring hitam lama yang berusia hampir 50 tahun ini. Sekiranya terdapat kerosakan, dia akan melakukan pembaikan secara percuma. Saya selalu ambil barang-barang macam radio ke apa ke tu, setest dulu. Barang tu elok, boleh jalan, boleh bunyi, baru saya ambil. Pasal kalau yang tak berbunyi ke rosak ke, saya tak hati nak repair. Repair ni orang tua-tua dulu je yang boleh. Orang muda sekarang tak boleh. Sebab dia punya komponen dalam tu dia berbeza dengan yang sekarang punya. Di rumahnya yang terletak di Kampung Pasir Putih inilah Jalaluddin melakukan kerja-kerja membaik pulih peralatan yang dibelinya. Disebabkan usia yang agak lama, sebahagian daripada alat ganti barangan elektrik ini sudah tidak lagi dihasilkan. Jalaluddin akan menggantikannya menggunakan komponen daripada peralatan lama yang terdapat dalam simpanannya. Kerja membaik pulih biasanya mengambil masa antara 1 hingga 3 hari bergantung kepada keadaan dan kerosakan pada peralatan berkenaan. Saya buat repair macam perayuk, kipas angin, macam barang-barang elektrik ni adalah sikit-sikit yang saya boleh repair. TV ke. Yang lain tu saya tak hati, macam radio-radio lama ni saya tak hati. Itu bukan senang nak repair, kalau dia lain bunyi yang jadi. Kadangkala terdapat juga barang lusuh yang dibeli, rosak teruk dan tidak boleh dibaiki langsung. Jalaluddin akan meleraikannya untuk dijadikan alat ganti. Mana-mana komponen yang masih elok dan boleh diguna akan diambil, sementara selebihnya akan dijual kepada pembeli barangan kitar semula. Sekurang-kurangnya dengan cara ini, dia masih boleh mendapatkan semula modal yang telah dikeluarkan semasa membeli peralatan berkenaan. Kita buka kali ni, buka macam ni. Dia punya gear dia. Kita boleh jual RM3, RM4. Bilah dia pun elok. Kita boleh jual RM5. RM5, ini RM3. Ni semua dia punya ni.
Ini RM1 ke, ini pun RM1. Yang ini boleh jual RM2. Selain untuk kegunaan sendiri, komponen peralatan elektrik yang telah dileraikan turut dijual di loken sebagai alat ganti. Walaupun harganya murah, bagi Jalaluddin ia amat berbaloi kerana jumlah orang yang mencarinya juga agak ramai. Antara yang mendapat permintaan tinggi adalah komponen bagi kipas angin dan mesin basuh. Sentiasa ada aja daripada saya buka pukul 7 tadi sampai pukul 12 sekarang. Ada aja orang beli spare part ni. Rupanya banyak orang cari spare part ni. Selain barangan elektrik, Jalaluddin juga menjual sebuah peranti telekomunikasi yang digunakan sekitar tahun 60-an dan 70-an lalu. Ini telefon ini dia first model dulu untuk kita nak cek line tu, line rosak ke line apa ke, dia pakai ini lah. Lepas tu dia boleh call pejabat ke, bila line tu dah clear, baru dia kira okey dah. Walaupun permintaan barangan elektrik terpakai ini agak tinggi, ia juga melalui fasa pasang surutnya. Ini berikutan harganya yang semakin mahal, rentetan kenaikan harga jualan oleh pemilik asal. Kalau beli murah, kita boleh jual murah. Sekarang ni harga yang jual dulu, beli sekarang tak dapat. Contohnya macam rekod. Rekod eloklah, cantik, boleh jalan. Dulu saya beli dalam 2,5, saya boleh jual 400. Sekarang ni beli pun dekat 500. Nak jual berapa duit? Jadi tu payah ada sikit nak dapat barang-barang tu. Banyak orang dah tahu kan barang antik ni orang simpan. Jadi tu yang payah nak dapat. David Chiam juga adalah antara peniaga yang mempertaruhkan nasib dengan menjual peralatan rumah terpakai di loken. Lebih 10 tahun berniaga, dia mendapati minat pelanggan terhadap barangan jenama terdahulu adalah kerana kualitinya. Tapi barangan lama kadang-kadang dia kualiti lagi cantik daripada barangan baru lah. Dia orang cari barangan lama pasal dia tahan sikit. Tapi barangan baru dia recon, susah recon pasal dia kualiti tak sampai tahap. Walaupun pengunjung ke loken semakin ramai, nasib dan masa depan peniaga bazar karat ini masih tidak menentu. Sejak kebelakangan ini, ramai peniaga barangan lama yang merungut, jualan mereka mulai menurun. Ibarat kapal yang semakin menghampiri pelabuhan, kitaran perniagaan barangan antik dan terpakai kian menghampiri titik tepunya. Slogan asal barang boleh jadi wang yang selama ini dipegang mereka kini tidak lagi boleh digunakan dan menjadi kenangan indah masa silam. Hanya semangat juang yang tinggi dan kecintaan pada barangan antik dan klasik membuatkan mereka masih berada di sini.